Baik, bersua kembali. Masih ada ruang dan peluang bagi golongan LGBT beragama Islam untuk kembali kepada fitrah. Justru itu, pelbagai usaha dilakukan pelbagai pihak bagi mengalu-alukan kehadiran mereka untuk dibimbing kepada kehidupan lebih baik selari dengan tuntutan syariat. Terus bersama dengan Auni Zahra Muhammad Zubir langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Terima kasih Radwina di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tiada yang mustahil bagi golongan transgender, khususnya mereka yang beragama Islam untuk merealisasi hak beragama mengikut tuntutan syarak. Masih ada ruang buat mereka beralih ke satu dimensi penghijrahan yang lebih baik di sebalik stigma negatif masyarakat. Wartawan Fazrin Zahardin berkunjung ke Rumah Pertubuhan Usrah Fitrah Kelang menyelami hati mereka. Pusat Perlindungan dan Bimbingan bagi golongan transgender. Pasti ada yang tidak tahu kewujudan tempat sebegini. Saya pun sama, tak pernah tahu. Tapi bila dah sampai ke tempat ini, barulah sedar bahawa rupanya ada rumah yang khusus bagi membantu golongan ini kembali kepada fitrah kehidupan. Jom kita masuk. Hayya 'alal salah, hayya 'alal falah. Seharian menyaksikan rutin harian penghuni di sini, mereka kelihatan matang dalam mengadaptasi nilai perubahan. Bukan sekadar cakap kosong, malah tekad membuktikan keazaman untuk pulih. Lebih mengujakan mereka sedikit sebanyak telah menguasai ilmu asas fardu ain serta mengaji Al-Quran dengan baik dan lancar. Segalanya dilakukan secara berdisiplin dan berjemaah. Dapat mendidik kami. Dia orang tak pernah, walaupun dia orang tak pernah tanya kami yang dah lepas-lepas, sebab dia orang takkan dia orang nak cari pengakhiran kami, bukan permulaan kami. Alung bersyukur sangat kepada MAIS Agama Islam Selangor kan, dapat menyediakan tempat orang-orang yang macam kami. Kelas mengaji, lepas tu banyak memberi dorongan. Yang penting mengajilah dengan kita punya akidah. So diorang lebih banyak fokus pada tu yang membuat kita rasa kita lebih selamat berada di bawah pertubuhan ni, lagi-lagi di bawah anjuran Majlis Agama Islam Selangor. Hidayah tu kita kena cari, baru kita boleh dapat hidayah tu. Daripada situ dia datang sendiri. Saya kata, sampai saya kata, inilah yang saya cari. Apa yang saya lama ni, yang saya cari dan saya dapat sekarang ni. Walaupun pada permulaan dia saya dapat tentangan daripada pihak-pihak luar, tapi saya kata takkan aku nak terus macam ni. Aku kena buat perubahan. Bagi Pengarah Sektor Pembangunan Sosial Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Suhaimi Ismail, pihaknya telah berusaha menangani sebarang bentuk permasalahan sosial yang wujud dengan berhemah. Sekiranya mereka ni dah berubah, kemudian kita masih membina satu persepsi dan juga kita tidak melibatkan mereka dalam aktiviti-aktiviti masyarakat, maka penampilan ataupun usaha yang mereka ni laksanakan kita tak akan nampak. Jadi berilah peluang tersebut untuk sama-sama kita orang kata manfaatkan ataupun sama-sama kita tidak membina gap jurang antara golongan ini ataupun antara asnaf ni dengan masyarakat awam. Pertubuhan Usrah Fitrah kini menempatkan 15 orang penghuni dibantu dari segi pemulihan, perlindungan, rawatan, pencegahan dan kawalan sebagai medium sokongan terhadap golongan ini. Seandainya dalam kalangan rakan atau keluarga anda yang terjebak dalam golongan seperti ini dan berhasrat untuk kembali ke pangkal jalan, jangan diabai, jangan dicerca, tapi raikan mereka. Peranan masyarakat sekeliling penting sebagai sokongan kerana sesungguhnya hijrah itu memerlukan pengorbanan. Inilah iltizam mereka ke arah satu dimensi penghijrahan yang lebih baik. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM.
satu dasar jelas perlu dibangunkan khusus untuk komuniti OKU berkenaan kewajipan menunaikan hak beragama dalam kalangan mereka. Perkara ini telah dibincangkan dalam persidangan meja bulat RTD antara Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bersama agensi-agensi berkaitan agar masyarakat lebih cakna OKU melalui institusi pentadbiran Islam dan mampu mengupayakan komuniti tersebut. Menurut Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Wan Muhammad Sheikh Abdul Aziz, persidangan ini turut memberi perhatian kepada akses golongan istimewa ini menikmati hak secara adil menerusi program pendidikan Islam secara inklusif. Sebarang inisiatif untuk menyantuni komuniti OKU perlu didasarkan kepada suatu perancangan dasar yang jelas. Dan RTD ini sebenarnya satu usaha untuk menzahirkan dasar OKU Rabbani yang boleh dijadikan rujukan dan panduan oleh pelbagai pihak, khususnya agensi kerajaan, dan ia juga boleh dimanfaatkan oleh sektor NGO, bahkan sektor swasta sekalipun. Selain itu, golongan ini juga harus mendapat hak di bawah peruntukan undang-undang syariah. Selain memperkasakan penyelidikan dan inovasi ke arah meningkatkan keupayaan komuniti OKU dalam menghayati ajaran Islam, beliau berkata demikian selepas mewakili Ketua Pengarah JAKIM merasmikan persidangan meja bulat pemerkasaan OKU Rabbani peringkat kebangsaan di Institut Latihan Islam Malaysia, Ilim Bangi. Baiklah, bahan tersebut mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya untuk hari ini dan kita kembali ke rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Oni. Dan bagi memberi laluan kepada rancangan